naikkan puji syukur kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, 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 oh. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, 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 oh. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, 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 oh. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita soraklah. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. 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 Amin. Kita rindu menyembah-Mu Tuhan. Karena COVID-19 sekian lama kita tidak kembali ke sini. Pada pagi hari ini kita bersyukur. Seperti rusa rindu sungai-Mu jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan karena telah menjaga kita. Kau yang mengasihiku dan Kau yang memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom saudara-saudari, mari kita mendekati Tuhan Allah bersama. Bapa Tuhan yang di surga, kami tampil di depan-Mu, kami ingin mengucap syukur. Engkau telah memberi kami hari yang baru ini. Kami merenung firman-Mu. Kami ingin menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mohon Roh Kudus teruslah membimbing semua kami ke dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 tahun lebih lepas, saya baru ada satu baby perempuan.
pada tahun 2020. Masa itu saya tinggal di tingkat yang kedua. Gereja kami sini ada 2 tingkat unit untuk pastor-pastor. Masa itu saya tinggal di tingkat yang paling tinggi. Pastor in charge masa itu dia ada atur bagi saya, minta saya boleh pindah ke bawah tempat saya tinggal sekarang. Masa itu agak kementar sebab saya mau tunggu pastor yang lama pindah keluar dulu, baru saya dapat pindah masuk kan. Dan masa itu sudah sangat dekat dengan kelahiran baby saya, bulan Disember. Itu masa pastor pindah sini sana. Kamu tahukah? Sangat tepat hari itu pastor itu pindah keluar. Malam itu istri saya pergi hospital. Dan hari yang kedua baby dilahir ke dalam dunia ini. Wah, masih rasa sangat unik sampai hari ini bila saya fikirkan. Aturan dan masalah memang indah sekali. Indah pada waktunya. Kita boleh juga lihat dalam sejarah orang Israel. Selepas mereka pulang dari peperangan, semua aturan dan pembinaan semula rumah Tuhan bukannya begitu lancar, tapi indah pada waktu Allah. Mari kita sama-sama baca Ezra bab 6 ayat 16. Ezra bab 6 ayat 16. Kemudian umat Israel, para imam, orang Lewi dan semua orang yang telah pulang dari peperangan mendapiskan rumah Tuhan itu dengan sukacita. Hari ini sudah bab 6. Orang Israel setelah mereka pulang dari peperangan, mereka melalui banyak cabaran. Ada raja yang menghalang, orang lain yang menghalang, dan sikap mereka sendiri. Tetapi sekarang dalam bab 6, kamu tengok, mereka sudah berada dalam kesukacitaan. Macam mana kita belajar untuk berharap dalam Allah bahwa indah pada waktunya? Yang pertama, kita mesti ingat bahawa Allah tidak akan berubah. Allah memerintah atas segalanya. Dalam bab 5 ayat 5, Allah memerhati dan melindungi para pemimpin orang Yahudi sehingga para kerajaan Persia membuat keputusan untuk tidak mengambil tindakan sebelum mereka mengirim surat kepada Raja Darius dan menerima balasan daripada baginda. Dan kita hari ini masuk dalam bab 6 ayat 1. Selepas itu Raja Darius memberikan perintah supaya orang memeriksa arsip kerajaan yang disimpan di kota Babel. Bila mereka cari arsip kerajaan di kawasan kerajaan Babel, memang mereka terjumpa satu catatan yang catat dengan perintah Raja Kores, iaitu raja dulu yang hantar orang Israel balik ke tempat asalnya. Tuhan Allah memerintah, memang indah pada waktunya. Yesus Kristus juga mati pada masa yang dia rasa paling sesuai. Bila kita baca buku Injil, Yesus ada masanya untuk lakukan semua perkara dan mukjizatnya. Contohnya, Yesus, dia bukan segera pergi ke rumah Marta dan Maria bila adik mereka Lazarus meninggal dunia. Tapi dia tunggu beberapa hari baru dia pergi kan. Walaupun dia terlambat, tapi indah pada masanya. Dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Orang lain akan heran dan lebih memikirkan tentang, siapa ini? Yesus. Dan Yesus selalu dia kata, saatku belum tiba. Sebab dia ada masanya yang paling sesuai. Khasnya juga kita boleh lihat dalam kematian Yesus Kristus. Yesus disalibkan selepas jamuan Paskah. Itu membantu orang ramai untuk kaitkan dia dengan domba Paskah itu.
tentang Tuhan Allah yang menyelamatkan manusia. Saudara-saudari, Allah tidak akan berubah. Dulu sebegini, sampai ke hari ini sebegini, dan untuk selama-lamanya, Tuhan Allah tetap tidak berubah. Ada waktunya, dan Dia terus memerintah. Seperti dalam Mazmur bab 29 ayat 10 berbunyi sebegini. Tuhan memerintah lautan yang dalam. Dia memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Allah yang tidak akan berubah bukan saja memerintah atas segalanya, tetapi Dia juga menunaikan janjinya kepada umatnya. Khasnya kita boleh lihat dalam buku Yesaya. Allah cakap sebegini. Aku berfirman kepada Kores, engkaulah yang akan memerintah bagiku. Engkau akan bertindak menurut kehendakku. Engkau akan memberikan perintah untuk membina Yerusalem semula dan untuk meletakkan asas rumahku. Masa itu belum lagi sampai ke selepas perbuangan. Tapi Nabi Yesaya, dia sudah bernubuat tentang Raja Kores. Dan sampai ke bab 6 hari ini, kita lihat nubuat Allah telah pun ditunaikan. Kita boleh lihat secara ringkas dari ayat 6 sampai ke ayat 12. Raja Darius, dia memerintah supaya pembinaan semula rumah Tuhan tidak boleh tergelantah. Dan memerintah supaya tiada orang yang boleh menghalang. Wow, kamu tengok. Tiada siapa yang boleh menghalang kerja Allah. Nubuat bukan saja akan ditunaikan pada masa dulu, tetapi juga hari ini. Yehezekiel, lalu beritahulah mereka bahawa aku, Tuhan Raja, akan mengumpulkan semua umatku dari negeri-negeri tempat mereka telah pergi. Aku akan membawa mereka pulang ke negeri mereka sendiri. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah itu, di pegunungan Israel. Mereka akan diperintah oleh seorang raja dan tidak akan terpecah kepada dua bangsa atau dua kerajaan lagi. Ini adalah nubuat Yehezekiel. Biasanya, kalau sebuah negara dimusnahkan, kalau berlalu 500 tahun, mustahil dibangkit semula. Tetapi negara Israel selepas berapa lama? 2000 tahun masih dapat ditubuhkan semula sebagai negara. Bukankah ini sudah adalah satu saksi yang sangat hebat bahawa janji Allah tetap ditunaikan sampai ke hari ini? Untuk kita lebih berpegang kepada janji Allah, ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan, saudara-saudari. Kita boleh lakukan apa? Contohnya, hafal ayat Alkitab. Hafal ayat Alkitab membantu kita untuk ingatkan tentang ayat Alkitab yang boleh membantu kita dalam kehidupan kita. Contohnya, kita ingatkan Tuhan Allah amat menyayangi semua manusia. Jadi bila kamu rasa macam tidak ada orang menyayangi kamu, tapi kamu ingat Tuhan Allah menyayangi kita semua. Masa kita berdosa, Tuhan Allah sudah menyayangi kita. Ada apa lagi? Baca lebih banyak Alkitab lagi. Ini mesti terus dilakukan. Kalau kita tidak baca Alkitab, macam mana kita boleh tahu tentang janji Allah? Jadi kita mesti terus lakukan. Dan kita juga boleh berdoa melalui Mazmur. Contohnya, Mazmur 59, kita boleh berdoa terus. Mazmur 116, kita boleh baca dulu, lepas tu berdoa. Guna Mazmur sebagai doa, mengajak kita untuk berdoa dan mengingatkan janji Allah terhadap kita. Saudara-saudari, Allah tidak akan berubah. Dia memerintah atas segala raja, menunaikan janjinya kepada umatnya.
Dia bertindak mengikut waktunya. Indah pada waktunya. Tetapi, manusia, kita juga perlu melaksanakan tanggungjawab kita dalam tindakan atau janji Allah. Mari kita lihat ayat 13. Dalam ayat 13 sampai ke 22 di sini, kita boleh lihat orang Israel mereka telah kembali ke dalam Allah lagi. Mereka amat fokus kepada Allah. Dalam ayat 13 sampai 18, kita mendapati bahawa rumah Allah telah ditapiskan. Dan pembinaan semula rumah Tuhan ini boleh dikatakan mengambil masa 70 tahun selepas rumah Tuhan pertama yang dibina Solomon itu dulu dimusnahkan. Walaupun dalam ayat 19 kita lihat mereka amat bersukacita mempersembahkan banyak haiwan. Kamu tengok 100 ekor lembu jantan, 200 ekor domba jantan dan 400 ekor anak domba kepada Allah. Tetapi kalau berbanding dengan kemuliaan masa Salomo, ini masih kurang sudah. Tetapi bila kita fokus kepada diri sendiri, banyak cabaran dan kesusahan. Tapi bila kita fokus kepada Allah, kita peroleh banyak kuasa untuk teruskan usaha kita. Seperti orang Israel di sini. Mereka habiskan pembinaan rumah Tuhan tanpa halangan sudah. Seperti lagu ini, pandanglah kepada Yesus. Dia nyanyi sebegini. Pandanglah pada Yesus. Dia asyik nyanyikan pandanglah kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus. Fokuslah kepada Yesus. Him ini sebenarnya diinspirasi daripada puisi yang ditulis oleh Lilias Trotter. Lilias Trotter, dia adalah dari London. Sebenarnya, beliau boleh menjadi seorang pelukis yang profesional kalau beliau ingin. Ada orang yang sudi melapor untuk melatihnya. Tapi, beliau merasai panggilan daripada Allah untuk mencari yang sesat. Jadi, beliau membalas dan mencari dan menyelamatkan pelacur pada lewat malam. Beliau juga merasai panggilan untuk pergi ke Afrika Utara. Tapi kalau dia pergi ke Afrika Utara, maksudnya dia perlu letakkan peluang beliau yang sangat baik itu untuk menjadi seorang pro. Akhirnya, beliau pun berputus untuk pergi. Tapi bila beliau berputus untuk pergi, dia ada agensi misi yang boleh hantar ataupun sokong beliau pergi ke sana. Walau bagaimanapun, beliau tetap pergi dan tinggal bersama dengan orang di sana, di padang pasir juga. Di sana beliau mengetahui apa itu maksudnya. Tidak lihat perkara lain, tetapi fokus kepada Allah. Beliau mempersembahkan kehidupannya untuk satu tujuan sahaja. Melayani Tuhan Allah. Hari ini, kita juga mempunyai banyak cabaran dan kesusahan. Tapi kita belajar untuk fokus kepada Tuhan Allah. Semua keputusan yang kita lakukan dalam kehidupan kita hanya untuk satu tujuan, memuliakan Allah. Saya kerja, memuliakan Allah. Saya belajar, memuliakan Allah. Saya melayani, memuliakan Allah. Saya ngabang, memuliakan Allah juga. Bila kita fokus kepada Allah, bukan kata semua cabaran-cabaran itu akan tiba hilang. Tidak. Tetapi bila kita fokus kepada Allah, kita ada kuasa. Kita ingat, kita tahu bahawa Tuhan Allah sentiasa ada. Dan kita bersandar kepada Dia dan memenuhi tanggungjawab kita sendiri juga. Selain daripada fokus kepada Allah, kita juga mesti menyelaraskan kehidupan kita. Perayaan Paskal di ayat 19, saudara-saudari kamu boleh lihat dalam Alkitab kamu. Ini adalah perayaan kali pertama selepas orang Israel pulang dari perbuangan ke Babilonia.
Perayaan Paskah ini membawa makna yang sangat penting. Mengapa? Yang mengingatkan orang ramai tentang penyelamatan Allah. Orang Israel di sini merayakan perayaan Paskah selepas pentapisan rumah Tuhan juga adalah sangat penting. Macam memusnahkan kemerosotan sepanjang masa ini. Sekarang masanya untuk restart, pemula sekali. Khasnya kamu boleh lihat dalam ayat 21. Sangat penting. Semua yang pulang dari peperangan, penduduk negeri itu yang telah meninggalkan cara hidup yang berdosa, lalu datang untuk menyembah Allah. Menyelaraskan kehidupan dan kembali kepada Allah bermula dengan meninggalkan cara hidup yang berdosa. Semua orang di sini amat gembira dan bersukacita. Dalam ayat 22 cakap, kerana Tuhan telah menyebabkan raja negeri Asyur bermurah hati terhadap mereka. Sebenarnya bukan benar-benar cakap tentang raja negeri Asyur, tetapi sebagai satu lamban. Sebab ada penyelidik yang kata bahawa ini adalah kesilapan salinan dulu. Walau bagaimanapun, ia adalah satu peringatan kepada orang-orang Israel di sana bahawa macam mana Allah memerintah atas semua raja, dari Raja Babilonia sampai ke hari ini Raja Darius, dan menolong mereka membina semula rumah Tuhan. Sekarang kita sudah masuk ke dalam endemik. MCO sampai ke endemik ini adalah peluang bagi kita untuk menyelaraskan kehidupan kita. Dulu mungkin kamu sibuk kehidupan. Harap selepas MCO sampai ke endemik, sekarang kita mula semua. Kamu ada peluang untuk henti, fikir, renung, membuat aturan untuk kehidupan kamu. Kita berharap semoga kehidupan saudara-saudari boleh bangkit semula, menyelaraskan untuk memuliakan Allah. Saudara-saudari, hari ini dalam buku Ezra mengingatkan kita semua, Allah ada waktunya. Indah pada waktu Allah. Sebab Tuhan Allah tidak akan berubah. Dia tetap memerintah atas segalanya. Dia menunaikan janjinya kepada umatnya. Dan kita diingatkan untuk kembali ke Allah. Fokus kepada Dia dan menyelaraskan kehidupan kita.